by. So what? Just move ke next. Okay, so kerja kita iaitu see people, love people and protect people. Okay, so sebagai ulangan sahaja ni saya ulang. So seterusnya yang ni masih ingat lagi? Start with sufficient insurance for yourself is the best way to enhance your conviction toward life insurance. So kena ada sendiri punya lah. Okay, ada lagi yang nak cerita itu, the best starting point is to sell the product that you genuinely bought to protect yourself of your loved one. So kalau nak jual sesuatu, anda kena beli sesuatu tu dulu. Okay, baru anda rasa. Okay, boleh cerita dekat klien. If you want to sell big policy, the best way is to buy a big policy yourself. Based on annual income. Okay, so kena ada di sini. So hari ni apa yang tambahan lagi kita tak? Okay, so hari ni what kind of industry we in? So kita ni dalam industri apa? Kita ni dalam industri apa kita berada ni? So kita dalam industri kewangan yang mana kita fokus kepada takaful dan insurans, risk management. So financial risk management, and juga ada juga kita masuk sikit pasal distribution. Okay, so we are in the most unique and interest industry. So nombor satu tu, when nothing happen, it is as light as a piece of paper. Betul? Tak jadi apa-apa, anda punya polisi tu macam memang dia kertas lah, is kertas. Tapi jika jadi apa, but when something happen, it worth more than gold that protect the entire for life. Okay, pampas apa? Hibah takaful bernilai 1 juta. Semasa sihat tiada apa-apa, orang nampak tak ada apa-apa ni, sekelai kertas je. Tapi berlaku lumpuh kekal. Dia keluar 1 juta. This is real lah, betul tak? Unik tak? Kan? So yang kedua, those not believe will not even buy no matter how cheap it is. Betul? But for those who see the value are prepared to invest million. Okay, tuan-tuan siapa yang tak percaya benda ni kita akan jumpa, yang tadi kita jumpa ada orang mungkin tak percaya, dia takkan percaya semua ni. Berapa murah pun kita offer, dia takkan beli juga. Tapi kalau kita jumpa orang yang tahu nilai ni, dia memang akan prepare to invest berjuta. So kalau kita terbuka dekat race kita tu, ada orang bayar protection berjuta setahun. Sebab dia nampak value tu. So apa tugas kita? Tugas kita adalah untuk bagi orang nampak value tu. Yang tak nampak, tak apa, kita letak tepi dulu. One day dia akan nampak. Signal sebagai ejen takaful ni ada 3 dia. Yang pertama, dia nampak orang sekeliling dia terjadi. Pertama, ejen takaful datang. Kedua, nampak orang sekeliling dia diduga. Yang ketiga, dia diduga. So, apa jadi telefon, dia akan ambil one day. Okay. Yang ketiga, before signing the contract, okay, people will try all means to avoid the agent. Betul tak? Masa nak sign tu memang dia akan suka akan elak daripada agent. But when purchase, will treat agent as the most trusted person, will even disclose the most confidential information. Sebelum nak sign tu memang dia akan lari juga. Tapi once dia sign, dia dah ada trust dekat agent tu, dia akan cerita semuanya. So pada siapa-siapa yang pernah service agent klien yang lama-lama kan, sampai tu tahap kita ni semacam tempat simpan rahsia orang tu. Itulah peranan kita lah. So kita ni sebenarnya orang yang paling dipercayai. Kalau tak percaya kan, cuba tanya ejen-ejen sini berapa banyak rahsia klien dia pegang, tapi tak pernah dia cerita kat orang. Itulah peranan kita lah, kita menjaga kerahsiaan kita punya klien. Okay. Yang keempat, before buying, we'll see agent as a waste of time. After buying, we'll want the agent to accompany for the entire life. Masa beli tu nampak, alah, agent adik ni buang masa aku je. Main sign ambil terus, lupa ke? Tapi lepas dia beli dia sakit dia nak agent tu jaga dia sampai the whole life dia. Itu betul terbukti. Saya ada klien, saya beli bapak dia, sampai sekarang saya ada cucu dia punya. Cucu dia punya polisi. Dan saya pergi sesudut lain, how kita dapat tembus penetrate sampai ke cucu orang tu. Okay, semua kita jaga entire life. Yang kelima, when nothing happen, we'll always think the amount is too much.
tak jadi apa-apa kan. Macam contohlah saya jual dekat Akmal. Saya jual kat Akmal 150. Cukuplah aku dah ada banyak ni. Tapi kan dalam tu ada mungkin 350,000 pampasan kematian, 100,000 pampasan sakit kritikal. Lepas bila terjadi apa-apa, kena kanser. Masa itulah dia maki. Celaka Adib. Itu contohlah kan. Celaka Adib, kenapa kau tak suruh aku buat 1 juta pampasan sakit kritikal? This is real time jadi kat saya. Dah jadi. Kenapa propose aku hibah saja? Kenapa tak propose aku sakit kritikal? Okay. So siapa yang pernah masuk kelas F4, ingat balik kelas dengan artis tu. Ada yang artis Jananik, ada artis macam-macam artis lah. Dah nak sakit, dah nak mati tu baru terfikir nak beli besar. Okay. So itu peranan kita tuan-tuan, kena terangkan kepada kita punya prospek how importantnya benda tu. Dah jadi memang confirm dia akan nak beli yang paling besar. Nak habis semula-mula sebulan 150. Kalau boleh nak 2,000 sebulan pun dia sanggup bayar. Okay. Will always feel the agent earn too much but will never want their children to join. Okay. Benda ni pun pernah jadi. Memang selalu jadilah. Dia selalu cakap, okay Adib, aku bayar ni kau je yang kaya. Banyak dulu, banyak betul komisen kau dapat lepas tu kita balas balik kat dia. Okay, kalau nampak komisen ni, why not bagi anak kau jadi agent insurans? Tapi dia tak nak. Okay, so dia nampak apa? Dia nampak yang kita nak banyak earn banyak tapi tak nampak kita punya cabaran yang kita hadapi. Kan? Benda ni betul. Dia tak nak anak dia jadi insurans, dia nak anak dia jadi yang apa yang dia nak . Okay, jarang ada orang letak cita-cita nak jadi agent insurance. Even dia tak nak letak, anak dia suruh jadi insurance. So benda ni berlaku. This is real. Okay, next, nombor 7. Before buying, will never want to spend time to understand what he buy. But after buying, will always think that the explanation is not sufficient. Masa start sign kan, sekejap kita close kan. Bos, ini quotation, bla 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 bla, sign, credit card, pop, settle. Kan masa tak ada tanya banyak, kita nak explain, aku nak terangkan ni, tak apa. Aku faham. Tapi lepas dia beli, dia selalu cerita, dia akan cakap, apa ni kau tak cerita pada aku, kau tak terangkan apa pun. That's why tuan-tuan, kita akan wujudkan checklist. So bila ada checklist ni, terbukti kita dah terangkan kepada dia. Serius, every year kita kena buat policy review kepada klien kita, yang mana klien kita termasuk kita lah, mesti tak ingat apa yang klien kita ada. Dengan kita buka sistem, baru kita ingat, baru kita remind dia. Dan masa tu baru dia ingat. Okay? So, kena beritahu klien, kena buat policy review every year. Okay? Policy review every year. Okay? So, nombor 8. When nothing happen, think that the services committed by the agent are not necessary. But when something happen, we'll always feel that the services provide is not enough and want more. Ni back yang saya cakap tadi. Masa awal-awal nampak alah, rugilah ejen ni, aku nak bayar sendiri, aku nak claim sendiri. Tu macam cakap, aku tengok charge pada ejen ni terlampau tinggi kan, terlampau tinggi. Tapi bila terjadinya sesuatu lah, bila cerita-cerita tadi sesuatu ni maknanya berlaku sakit, terlumpukkan atau kematian, masa itulah dia cakap, tak cukup lah apa yang aku bayar ni, aku nak lagi lebih. Tapi masa tu sudah terlambat. Sebab apa? Nampak tu, word something happen, benda sudah berlaku. Okay, so sampai nombor 8. Hopefully kalau nak tanya terus tulis. Saya terus speed jalan ni dalam ni. Okay, nombor 9. Many people join this industry because of the freedom, but also because of freedom they left this industry. Betul tuan-tuan? Ramai cakap bila buat bisnes. Saya cakap semua, mereka akan cakap bila buat bisnes ni boleh pakai kereta besar, ada masa, boleh rewang sana sini, duit masuk automatik. Ini adalah dipanggil persepsi orang berkenaan dengan bisnes . Sebab dia nampak apa yang indah-indah berlaku dalam bisnes. Tapi tuan-tuan, bisnes ni umpama perang. So kita kena sentiasa berperang, dan bila berperang tu dia akan ada datang masa aman in future. Masa aman itulah kita enjoy dah. Sebab apa orang tindakan industri? Sebab dia tidak tahan. Dia tidak tahan. Kita tak tahan. Dia tak nampak realiti je. Yang mana dalam bisnes kena ada pengorbanan di awalnya. Kita korbankan masa, kita korbankan tenaga, dan sometimes kita korbankan duit. Tapi dalam industri kita banyak korbankan masa dan tenaga. Duit jarang sekali. Sebab modal kita rendah. Okay. Nombor 10. We all know that by joining this industry, we are entrepreneur, but many of us
still conduct business with employee mentality. Minta maaf lah, mungkin ada yang sekarang sedang bekerja dan ada yang full time. Full time mana yang bila kita full time kita adalah usahawan. Bila part time kita juga usahawan. So bila cerita usahawan ni kita kena letak diri kita sentiasa dalam war zone lah. Kita kena uruskan diri kita sendiri, kita kena manage timing kita, kita ada team kita, kita ada team kita untuk bergerak menuju kita punya vision kita. So kalau kita letak employee benar itu maknanya kita sentiasa berharap pagi-pagi ada orang tegur masuk punch card, petang-petang ada nak pergi punch card, nak cuti pun kena ikut time. Kena ikut kena ikut keadaan semasa, kan kita panggil apa, arus perdana. Okay. So kalau boleh dia cerita pasal entrepreneur, usahawan, kita kena bertanggungjawab dalam bisnes kita, kita kena pertahankan bisnes kita, tidak ada kebocoran dalam bisnes kita, bisnes kita sentiasa ada profit. Okay, so macam tu kita nak, so mentality sentiasa menambah baik kita punya bisnes. Okay, nombor 11. This industry depend very much on individual production, but the same time teamwork is even more important. Bisnes ni tuan-tuan tidak boleh bergerak seorang diri. Okay, contoh hari ni Jamal dapat kontrak nombor kod hari ni. Lepas tu dia lupakanlah dia cakap nak buat sendiri. Aku nak belajar sendiri. Aku boleh pergi sana belajar sendiri. Tuan-tuan, takkan jadi kalau Jamal buat macam itu. Mungkin bulan depan, mungkin esok lusa atau tahun depan dah tak nampak dia. Okay, so terus terang kita cakap dalam bisnes ni atau apa-apa bisnes juga kita akan bergerak dalam satu tim. Bila pergi seorang-seorang memang anda akan cepat sampai tapi takkan bertahan lama. Dalam tim maybe sampai lambat tapi anda akan sustain dan akan growth lagi growth. Okay, so kita berperang. Bila berperang ke seorang tidak boleh, kita kena ada at least ada buddy kita. So kita ada team kita yang akan support kita bila kita down dan kita akan support dia bila dia down. Down ni subjektif lah. Okay, so itu yang kita kena pegang kita dalam bisnes. Tidak boleh bergerak seorang. Kita kena dalam team. Team most important lah sebab kita dalam team. Okay, terpegang dalam tu. Kita tidak boleh bergerak seorang diri dalam bisnes ini. Okay, sampai nombor 11. Ada apa-apa nak tanya? Ke korang kan? Ada nak tanya tak? Kita ada banyak lagi. Ada sampai 100 ni. 100 ke? Okay. Ada nak tanya tak? Sementara. Cepatlah habis nanti kan? Tak ada yang nak tanya ke? Sebab very direct kan? Okay. Kalau tak tanya, saya teruskan lagi lah. Okay, seterusnya. Ada 15 sahaja. Tak banyak. Okay. Every day we are competing with agent from another insurance company, but at the same time we are also most willing to share the secret success of with them. Tuan-tuan, apa kemengarut bisnes ni kan? Kalau kita jual nasi lemak, kalau boleh tak nak dan orang jual nasi lemak kat sebelah kita. Sederet kita pun kita tak nak orang jual nasi lemak. Betul tak? Tapi dalam bisnes ni kita siap boleh pergi sharing dekat agensi lain. Even ada juga kita sharing dekat company lain. Kita juga boleh sharing apa kita buat, how beautiful this business, yang mana kita percaya kita tidak akan bersaing dengan mereka. Kita buat apa yang kita mampu dan kita teruskan. Okay? Tak adalah orang nak campak nak campak santau dalam periuk nasi orang. Tak ada kan. So benar, ni benda-benda yang ni nampak tak? Sentiasa kita share. Kalau tengok setiap ada MAP, kita panggil orang share berkenaan dengan apa yang telah dia buat, kan? Kalau kita jual nasi lemak, kita minta orang depan sana yang jual nasi lemak, boleh share tak apa secret kedai yang kau ramai orang datang? Takkan berlaku lah, kan? Okay, so bila ada sharing yang kita buat, datang dengar. Okay, dengar, ambil kita panggil ambil bahagian. Mungkin one day anda akan berada di atas pentas tu juga. Okay, we all know very well that financial sector, our competitive edge is protection and long-term saving. But unfortunately, every year the product that sold the most are those short-term products with no protection and low commission. Okay, betul. Kita nampak ya, kita terlalu prejudge. Kita tengok orang tu, dia tak mampu, padahal kita tak buat fact finding lagi. Okay, so kita kena berani cuba propose produk yang boleh for long term, at least for sampai 100 tahun lah.
Sampai sekarang tu kena trust kepada klien, beritahu klien how important is long term protection and saving ni. So semua tahu kan macam mana nak beritahu how perbezaan, apa efek dia kalau buat short term, apa efek dia buat long term. Okay, so dia akan efek juga kepada klien dan juga commission kita. Okay, kalau tak tahu how, nanti boleh tanya dekat mentor. Mentor tahu sebab kenapa commission sikit, kenapa commission banyak. Okay, we always tell people that our income sky is the limit, but most of times we start at the ground and we set our own limit. Tuan-tuan, jangan takut untuk letak target yang gila. Jangan takut untuk letak dream, crazy dream anda lah. Selalu dia cakap, kalau boleh aku dapat web planner pun cukup. Kita yang letak limit kita. Kalau boleh letaklah tinggi-tinggi. Dah ada dalam tu. Paling tinggi di offer oleh Prudential adalah saya rasa President Club. Letaklah target kalau aku sampai peringkat berapa. Tapi bawah tu turun. So kita ada, kalau dah kita target tinggi, tak sampai yang tinggi, tempat yang tinggi, at least kita jatuh pun jatuh tempat yang next. Apa bunyi pepatah dia? Kita target sehingga sampai ke langit. Kalau tak sampai ke langit, at least kita ada awan yang support kita lepas tu. Macam itulah bunyi dia. Okay, tuan-tuan, jangan takut untuk set limit kita. Set our own limit. Jangan letak terlalu rendah. Aku buat bisnes ni, at least aku nanti boleh beli TV. Habis lepas TV dah memang tak ada buat apa dah. Okay, letak yang jauh-jauh. Kita sebenarnya kita kena target for income. So bila cerita pasal income, start dengan Star Club lah. Bila start Star Club, income confirm naik. 250,000 TVC, confirm tahun depan naik increment 5,000. Nampak tak? How? Kita tetap target tinggi Star Club. And then lepas Star Club tu apa? What's next? I have a big dream, nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, nak buat amal kebajikan ke, ada. Okay, kena letak sini. So limit kena biar tinggi. Biar orang cakap your dream is crazy. Crazy dream is important. Okay. Our business is very simple, but because of simplicity, it become not easy. Betul? Business kita senang je. See people, love people, help people. Tapi disebabkan terlampau simple ni, orang buat jadi rumit lah. Jadi rumit maknanya ada isu saya nampak kat situ, kita kadang-kadang procrastinate lah. Bertangguh, tak nak buat cepat. Sebab kita kena tahu kita di zaman yang cepat sekarang. Semua nak cepat. Okay, rebutlah peluang dengan cepat benda-benda ni. So next apa lagi ada? Okay, dah habis. Dah habis dah. Okay, dah habis kelas hari ni. So ada apa nak tanya? 21 orang hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih sebab datang. Okay, nampak kat situ, nampak Azim angkat tangan tu, dia bagi peace. Nak tanya ke? Itu gambar. Okay. Dia angkat tangan kan? Nak tanya, macam Azim nak tanya lah teh. Okay, so okay. Dia macam mana ada orang nak bercakap tu. So far so good. Alhamdulillah, so far so good. Okay, so mungkin dia tengah bertugas tu. Okay, siapa nak tanya apa-apa tak? Anything berkenaan dengan bab kita kali ni? Apa peranan kita sebagai new agent, senior agent ataupun keseluruhannya sebagai professional takaful advisor? Tak ada Kalau tak ada tu maknanya faham tu Okay, kalau faham nombor 1 tadi tu apa Nasrullah? Dan saya cerita tadi. Nasrullah. Nombor 1 ingat tak nombor 1? Banyak sangat. Okay, so apa yang nanti boleh tengok video yang saya share nanti dalam knowledge base, boleh ulang balik tengok. Okay, so sekarang kita nak share apa yang akan terjadi pada bulan September. Okay, kita ada aktiviti kita berderet every week. Okay, sila tunggu. Okay, so pertama kita tinggal beberapa hari lagi. Kita tinggal 4 hari lagi untuk kita mengejar kontes grup Kajang KT ni. Ada yang dah qualify, saya rasa paling tinggi ada yang dah qualify speaker speaker, dan insyaAllah akan ada lagi akan sampai yang akan qualify semua sekali. So kita doakan yang laju tu terus laju, yang tak laju, lajukan lagi. Okay. So ini yang pertama, kontes. Sila tengok sekular, sila tanya SBU anda apa benda. So mentor-mentor akan bantu anda. Seterusnya adalah
reward untuk mereka yang buat ajak kawan baru untuk buat bisnes ni, daripada datang join EOP sampailah ke kontrak dan validate maksimum sampai RM300 peluang dia dapat. Okey. Esok kita ada kelas malam nomination conventional versus takaful 27 pukul 8.45 malam. Seterusnya hari Selasa 28 hari bulan pun ada the right perspective value of life insurance. So boleh datang nanti hari Selasa malam tempat yang sama. Hari Rabu kita ada training pukul 8 malam. Dan hari Khamis closing technique using Claims Hub. Okey, menarik. Hari Khamis tu mari semua boleh datang. So apa akan berlaku pada 1 hari bulan? Okey, semua dah register untuk final sprint. Masa tu akan ada sharing by Dato' Azizul Hasni Awang. Okey, saya harap semua sudah register pada untuk dah register Okey, jangan lepaskan peluang. Dia bermula pukul saya rasa start tengah hari kot. Betul tak? Dia start tengah hari kan? Betul. Tengah hari sampai ke petang. Dan malam tu kita ada pewarisan harta punya webinar. So yang ni sila share link yang promo yang kita bagi tu, dan jangan lupa tukar nama jangan lupa tukar nama. Kotak nanti semua kita punya prospek pergi dekat Kak Ina. So kita dah share kat situ contoh tu, sila tukar nama dan agent code anda bagi kepada klien, ajak dia datang. Okay, so ini memang kita panggil Client Appreciation Day untuk klien. So kita ada panel-panel yang hebat kat situ. So hari Sabtu seperti biasa ada training, dan hari Ahad kita ada ni. Okey, yang ni minta tolong Jamal. Jamal boleh brief tak? Alright, okey. Assalamualaikum semua Alhamdulillah, terima kasih yang hadir. Terima kasih. Apa khabar semua? Baik. Sangat baik. Baik. Oh yes. Okay, good. So, sorry lah tak dapat video tak dapat lah sebab ada kamera. Sekejap. Okey. So untuk yang hiking ni kita encourage rakan-rakan kita yang baru ataupun yang lama yang belum ada agent code dan juga yang ada agent code untuk aktiviti sihat lah untuk kita kan sesama ada buat program scale kan yang untuk turun BMI kan ataupun menjadi BMI ideal. So ini sejajar lah untuk kita aktiviti hiking. So far insyaAllah kalau tak ada arangan bintang untuk program ni kita akan proceed lah nanti kita akan bagi tahu selanjutnya. Tapi save the date lah pukul 7 pagi midpoint lah. Okay. Sarapan tak disediakan dan paling penting sila tepati masa yang disediakan. Okay. Alright, itu saja kot adik. Okay, terima kasih Jamal. Okay. So next kita ada program dia panggil CSR lah. CSR. So siapa yang ingin berminat kita panggil sapat. So kita ada buat sedekah setiap minggu kepada badan kebajikan ni. So boleh sumbangkan kepada akaun. So akaun ni boleh tanya dekat unit SBU masing-masing macam mana nak transfer So Jumaat pagi tu bangun pagi selepas solat subuh terus transfer kat dia. So lepas tu kita akan uruskan. Ada orang yang uruskan. Okay, seterusnya BMI Idea ni, so challenge ni masih berjalan sehingga 31 Oktober. Okay, itu saja kelas kita pada hari ini. Last, mentor ada apa-apa nak brief ke, ada saya terkurang ke terlebih? Jamal ada apa-apa nak highlight? Tak adalah, sama-sama kita run lah untuk finance spin ni. Okay, Nana? Tak ada, Zain tak ada. Okey, insya-Allah semoga semua lari laju-laju sikit. So saya nampak ada yang tinggal 3, ada yang tinggal 2, ada yang tinggal 1. So kejar apa yang nak. So kalau dah ada sikit-sikit tu sila jumpa mentor masing-masing, dapatkan pertolongan. Okey, insya-Allah yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck semua. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih guys. Bye. Okey. Besok ya, siapa lagi dalam ni Saya Nana, Naim. Besok pukul siapa buka office Pasti boleh saya siapa nak buka. Password semua sama Apa berapa nombor password? 24